Dia kencing dulu. Tak payah terkencing lagi. Pih, cepat tak kira bagi buka. Pih, tak kira ambil tab bermain ni. Topik hari ni IQ, SQ. Tak dah dengar. Tak ada yang buat dulu. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning to all of you. Okay, so how you guys doing today? Apa khabar anda pada pagi ini? Right, so terima kasih kerana telah memilih untuk join session Morning Meet kita pada hari ini. Hari ini kita akan discover about takaful antara, the topic is antara IQ, EQ dan SQ. Okay, so hari ini kita sangat bertuah sebab bersama-sama kami pada hari ini bersama kita semua kita telah berjaya menjemput invite Tuan Hakim. Saya rasa nama beliau tidak asing lagi untuk semua live planner di EDAIA sendiri. Okay, and kalau you all nampak dekat screen I ni, Tuan Hakim juga dikenali sebagai Father of Modern Hibah. Alright. So baru-baru ni kita baru je habis session dengan beliau pasal hibah takaful. Kalau you guys ada join, okay, ada join session live berkenaan, cubalah sharing sikit some benefits apa yang you all dapat dalam chat box so that bagi those yang tak join tu bagi diorang jealous sikit. Alright. So hari ni nak cakap continuity from what we have learned hari tu pun tak berapa sangat, tapi adalah sikit related dengan topik yang kita dah belajar hari tu. So hari ni Morning Meet kita hanya ada masa singkat saja, 1 jam, so that please be participate dalam session ni. Okay, make sure you all tanya soalan kalau apa-apa you all tak berapa jelas, right? So nanti at the end of the session kita akan probably kita akan ada stop dalam 15 to 10 minutes untuk cover soalan you all tersebut. Okay, and stay tune dengan saya. Nanti selepas kita dah habis session bersama Tuan Hakim, saya akan buat promotion sedikit lah. Promotion apa tu? Stay tune. So this is benefit untuk you all yang memang tengah buat recruitment aggressively. Okay, so promotion tu dah start from October sampai December. Okay, so make sure you all sekarang berada di tempat yang strong network. Okay, and then again feel free to interact dalam chat box. Wish good morning to everyone, tanya soalan, and then nanti kita akan counter selepas Tuan Hakim dah habis session. Kita akan buat Q&A session, very quick one, right? So without further ado, so let me invite Tuan Hakim. Please give a warm welcome dekat chat box. Walaupun Tuan Hakim tak dapat baca, so at least producer dan juga presenter boleh nampak lah. So together with me hari ni saya bersama Yinsi, back end, okay? So tanpa membuangkan masa lagi, saya invite Tuan Hakim. So Tuan Hakim akan take over session ni. Okay, so enjoy the session. Okay, please belajar sebanyak mungkin yang boleh. Right, thank you so much. Alright, terima kasih Rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa khabar warga AIA? Saya amat bertuah pada pagi ini kerana dijemput bersama dengan tuan-tuan dan perempuan yang orang kata apa, ada rezeki untuk bersama-sama dengan saya, dan saya juga ada rezeki untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan perempuan. Alright. Jadi dalam masa yang cukup singkat ni, saya
akan berkongsi. Saya rasa tajuk saya ni satu tajuk yang mungkin ada orang rasa macam pelik pula namanya, antara IQ, EQ dan SQ. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu dengan orang kata apa, dengan lebih lanjut, tuan-tuan kena fokus dengan apa yang saya nak share lepas ini, insyaAllah. Alright, jadi tuan-tuan dan perempuan, topik untuk anda hari ini akan cover tentang a few point yang ada kat sini, iaitu penyediaan minda keusahawanan, industri takaful masa kini dan masa depan, potensi pasaran, peluang dan cabaran, peranan sebagai seorang takaful ejen dan apa yang perlu ada untuk berjaya. Jadi kalau anda tengok kat situ, know your role, mindset, market research ataupun pasaran yang tersedia untuk anda, market potential dan juga what or do you have what it takes to be successful in this business. Okay. So perniagaan takaful yang boleh saya simpulkan pada tuan-tuan dan perempuan, sepanjang 33 tahun saya bersama-sama dengan tenaga agensi. Daripada awal, saya tahun 1990, saya mula bekerja sebagai junior underwriter. Memang saya deal dengan agensi. Daripada 90 sampailah last job saya, bila saya mengambil keputusan untuk bersara awal. Jadi pada April Fool lah kan. Saya mulakan kerjaya saya sebagai seorang pesara. Separa. Okey. Alright, jadi apa yang saya boleh simpulkan adalah 3 elemen ini, iaitu pendidikan, perkhidmatan dan juga kebebasan. Jadi apa maksud pendidikan kat sini? Pendidikan maksudnya kita mesti mendidik masyarakat luar tentang kepentingan menyimpan, kepentingan adanya perlindungan dan penyediaan tabung, ya, sama ada dalam bentuk medical card, tabung critical illness, tabung simpanan hari tua ataupun tabung simpanan untuk anak-anak dan sebagainya. Ya, ini adalah satu didikan. Dan on top of that, sometimes orang rasa macam takaful ni banyak cerita pasal mati dah. Sebenarnya bukan bercerita pasal mati. Sebab mati itu pasti, ya, semua orang akan mati kan. Jadi pendidikan yang kita nak bagi pada diorang adalah bagaimana nak menyediakan sesuatu kepada yang hidup. Dan juga dalam masa yang sama, ada orang salah anggap juga. Dia kata, alah, orang yang hidup dia dah ada rezeki dia dan sebagainya. Tapi bagaimana penyediaan harta yang boleh dipulang bersama dengan kita juga. Itu yang saya share baru ni, tentang bagaimana kita menyediakan satu bentuk perancangan yang kita nak sediakan untuk diri kita juga. Jadi yang itu mungkin kalau siapa yang tak dapat bersama pada 2-3 hari lepas, mungkin di masa akan datang saya cuba, kalau ada lagi peluang, saya akan cuba memberi penerangan yang lebih jelas tentang bagaimana kita nak mendidik orang untuk memikir tentang, bukan hanya untuk memikirkan tentang orang yang nak hidup, tapi juga memikirkan tentang kita yang mati ini. Macam tu. Alright. Dalam masa yang sama juga, tuan-tuan dan perempuan, bidang ini kita perlu sentiasa belajar. Sebab dalam perkembangan semasa industri, Bank Negara Malaysia, dia cuba copy how Singapore punya insurance industry, dia orang punya sistem. Jadi kalau kita tengok, industri ini penuh dengan education. Ya, jadi kita kena sentiasa bersedia untuk meningkatkan kita punya level of kompetensi kita, kan, tahap kita punya IQ kita, supaya kita sentiasa boleh memberi perkhidmatan yang terbaik. Dan juga elemen kedua, perkhidmatan, iaitu bagaimana how we serve people, bagaimana kita service customer kita. Sebab kalau orang kata perkhidmatan ni macam servicing industri ni lebih kepada bukan sale. Tak, servicing ni bila customer dah mula dalam you punya database, you kena berkhidmat sebaik-baiknya. Dan antara famous words yang orang guna hari ini adalah unforgettable experience punya perkhidmatan ataupun servis. Dan yang ketiga adalah kebebasan. Apa maksud kebebasan dekat sini? Di sini menunjukkan bahawa kita free to operate our business anywhere, anytime in the world. Hari ini bos, tuan-tuan dan puan-puan, you pergilah ke mana. Selagi ada internet, lagi itulah you boleh buat bisnes. Sebab you ada satu sistem yang mana you boleh buat virtual submission dan sebagainya. Alright?
Okey, so 3 elemen penting ni amat-amat kena dipahami oleh setiap ejen, ya. Sebab kalau tidak nanti akan ada komplain lah. Alamak, Acik nak kena belajar je. Yes, because you have to upgrade yourself. Because the customer or prospect outside dah mula lebih pandai. Jadi kalau kita tak dapat nak meet the expectation tu, then kita akan mengalami kesukaran untuk kita convince orang untuk mengambil plan takaful bersama AIA. Alright, so penyediaan minda usahawanan ada 3 elemen penting. Ya, sebab minda ini dia tak lari punya. Kalau you tengok why Malaysian footballer ni dia tak go tahap world class. Why? Bukan kerana physical. It's more on the mindset punya issue. Ya, kalau you tengok apa bezanya Korean player dengan Malaysian player, kan? More or less similar size. Japan punya player sama lebih kurang macam Malaysian punya size. Kan? Tapi why they can go very very far? Sebab dekat sini dia orang very strong. Ya, dia tak ada banyak sangat kekangan-kekangan yang buat dia orang rasa alah dulu kat Malaysia pun cukup lah kan, nak pergi mana lagi kan. That's limitation yang kita ada. Alright, so ada 3 benda, iaitu kejayaan dan takaful mesti dirangkumi oleh 3 benda ini, iaitu IQ, SQ dan EQ. Nanti saya terangkan satu-satu. Okey. Alright. Okey. IQ. Apa itu IQ? IQ ni berkaitan dengan kebijaksanaan ataupun intelligent. Intelligent untuk mengira, untuk menilai, untuk menjelas, untuk berfikir logik. Ni orang yang pandai dekat sekolah, dia antara top. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, IQ alone takkan bawa you fly high lah, ya. Sebab ramai orang yang IQ tinggi bekerja untuk orang yang EQ-nya lebih baik. Maksudnya kalau ikut logiknya, orang yang pandai bekerja dengan orang yang kurang pandai. Maksudnya orang kurang pandai jadi bos pula. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nak berjaya dalam perniagaan takaful, IQ alone tak cukup. Ya, bijak mengira, bijak menilai, bijak menjelas, bijak berfikiran logik saja tak cukup. Ya, so you kena ada apa? You kena ada EQ. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam sales ni, yang EQ ni memang memainkan peranan yang cukup besar, iaitu bijak nak bergaul. Kalau kita pandai seorang saja, kita dengan dunia kita saja tak boleh. Sebab kita kena reach out pada orang. Ya, so kita kena pandai bergaul, kena berkawan, kita kena tahu how to menarik perhatian, create attention orang. Macam mana kita tak, macam bila kita sembang dia tu macam, ya orang ni macam seronok tak nak sembang dengan kita. Jadi mungkin dengan intelligence yang kita ada, kita ada pula elemen EQ yang cukup hebat. InsyaAllah tuan-tuan dan perempuan, kejayaan insyaAllah di tangan anda. Jadi boleh pandai pula nak menanya hati. Sebab bila melibatkan servicing, kita kena tahu bagaimana nak memastikan customer kita keep on paying the premium. Kalau tidak nanti lapse lah polisi dan sebagainya. Dia menangis hati. Ya, bagaimana kita nak on top of situation at all time supaya customer kita tak diganggu gugat oleh orang lain. Sebab dalam perniagaan tuan-tuan dan puan-puan, cabarannya bukan hanya datang daripada syarikat takaful lain. Ya, dia datang daripada pelbagai jenis jualan di luar. Contohnya, kalau let's say hari ni dia dah ambil dengan tuan-tuan, bayar let's say lah RM200, dia simpan dengan takaful RM200. Dia macam dia tak rasa you exist in their world tau. Maksudnya kita pun tak pernah contact dia, tak pernah hantar mesej, tanya khabar, tak pernah nak appreciate dia punya birthday dan sebagainya. Jadi dia rasa macam kita ni wujud ke tak aku punya ejen ni kan. Tapi bila ada salesman lain datang, mungkin yang jual air ke ataupun yang jual internet line yang baru ke, whatever yang memang ada komitmen bulanan ni. Jadi bila dia rasa macam apa yang dia duk simpan dengan you ni macam tak nampak ada benefit, dia akan rasa macam tak apa lah, aku tak bayar-bayar, aku buat komitmen baru dengan benda yang lain pula. By right, yang 200 mula yang dia simpan tu is more meaningful to them. Tapi kerana dia tak rasa benda. Sebab dalam bisnes kita tuan-tuan dan perempuan kena ingat,
dia tak ada fizikal barang yang dia boleh pegang-pegang, sentuh dan sebagainya. Kan? Dia lebih kepada macam benda barang ajaib lah kan. Jadi kat situ tuan-tuan dan puan nak membezakan dengan kalau orang tu beli mesin air tu, dia nampak kat rumah dia. Kan? Buka pipe mana, so, orang datang pun, oh you ada benda ni juga ke? So dia punya dia punya proud tu, dia punya apa nama tu, macam dia rasa dia ikut trend lah kan. Jadi macam dalam produk kita ni, dalam bisnes kita ni, benda tak nampak. Jadi bila benda tak nampak, kita kena sentiasa berdampingan lah dengan kuai si mambang. Macam tu. Maknanya kita kena sentiasa ada je exist saja kita ni. Sebab barang yang kita jual ni benda yang bukannya nampak. Kalau ada nampak senang kan. Tapi bila berlaku sesuatu, the best thing yang orang akan pergi, yang orang akan tanya adalah, si Mati ada takaful ke tak? Dia tak tanya dah, si Mati ada beli mesin air ke? Tak ada. Jadi tuan-tuan dan puan, kita punya perniagaan ini perlukan EQ. Ya? Sebab kalau kita boleh mendidik dengan cara yang betul, dengan jiwa yang penuh perasaan dan sebagainya kan. InsyaAllah tuan-tuan dan puan. Satu last kali, bijak mengawal perasaan. Bijak mengawal perasaan ni maksudnya apa tau? Sometimes kita, dia yang intelligent, yang IQ tinggi ni, dia sebab fed up tau. Sebab apa saya kata sebab fed up? Sebab orang IQ tinggi ni, dia akan rasa macam, takkan ini kau tak tahu? Ini benda mudah bos. Kan? Jadi, perasaan itu yang membuatkan orang yang IQ dia rendah ni, dia akan rasa apa tau? Alah, nak tunjuk terror lah pula. Itu kena jaga tuan-tuan dan puan. Sebab customer kita ni ataupun prospek kita ni sometimes nampak je macam lebih kurang je, tapi mungkin affordability dia lebih daripada kita pun. Jadi kita kena tahu mengawal perasaan, kena memik muka, nak kena tunjuk yang baik, kena jaga dan sebagainya. Sebab kita nak ambil komitmen dia setiap bulan tu. Mungkin 20 tahun bos. Saya punya sertifikat, ada yang orang rumah saya punya dah 21 tahun dah. Saya duduk simpan lagi. Jadi kena tahu bagaimana nak mengawal perasaan supaya orang yang deal dengan kita, dia akan comfortable. Okay? Dan mungkin dia tak close on the spot, tapi kerana kita tahu how to control our emotion, dia akan rasa, tak apalah you jumpa I the next. Mungkin next week ke, next month ke. Sebab dia tengok, dia ni penyabar, okay ni. Alright, okay. So last kali, SQ ni. So SQ ni apa sebenarnya? SQ ni lah penentu sustainability dalam perniagaan. Sebab ramai antara kita juga di luar sana, yang saya perhatilah dalam pengalaman saya kerja, dia meletup peniaga, bom bagus. Tapi kerana tak boleh mengawal SQ ni, menyebabkan berlakunya macam kejatuhan dalam perniagaan. Ya, jadi kita kena tahu bagaimana nak berjaya secara spiritual. Ya, bijak untuk bersyukur, bijak untuk ingat dari mana datang, bijak untuk ingat siapa yang bawa kita berjaya dan sebagainya. Ya, sebab ini adalah elemen penting untuk pergi jauh. Ya, tapi kalau you tengok dekat luar ada setengah-setengah perniagaan lah. Dia jenis short game tau. Jenis macam touch and go kind of concept itu tak perlu SQ. Itu memang dia tak ada SQ sebab dia tak kesian kat orang, dia tak pi lah orang ni, dia tak ada. That's why dalam perniagaan kita kena pegang SQ sebab kita punya berniaga ni long term tau. Kalau tuan-tuan tengok the non-bumi punya establishment dalam perniagaan insurans ni, saya rasa 30 tahun, 40 tahun. You boleh tengok dekat AIA ni, saya rasa yang jenis 30, 40 tahun tu bersepah dia. Why they are still stay in the business? Sebab perniagaan ini memang is a long term business yang mana memang give you sustainable income. That's why orang stay. Kalau you tak percaya, you boleh refer kepada all your leaders. 30 tahun ada. Saya memang jumpa ramai. Ada yang 40 lebih tahun pun ada. Still datang office. Why? Because it's part of dia punya life dah. Ya, dan dia live together with dia punya customer. Sebab customer pun mesti bayar, yang mungkin expect some services mungkin kerana nak masuk hospital ataupun kematian dan sebagainya. Alright?
Okey. So bagaimana nak guna IQ dan takaful ni? Satu adalah untuk mencari data dan fakta. Bila kita ada IQ yang bagus, ya, kita tahu where to search for the data dan juga fakta. Sebab kita tak nak kerja auta orang. Jadi kita nak cari data dan fakta. Supaya penjelasan kita itu ada basis. Bukannya kata, wah cakap mulut saja. No. Ya. Dan juga kita tahu bagaimana nak mengira keperluan dan kehendak. Sebab keperluan dan kehendak ni satu benda yang berbeza, bos. Ya. Keperluan adalah benda yang penting yang dia patut ada. Kehendak ni adalah benda yang dia tak ada pun tak apa. Tapi dia minat nak. Contohnya apa yang kehendak ni? Macam tadilah mesin air tu kan. Kalau ikut ayah saya dulu, dia minum air pipe, pergi rebus air dan sebagainya. Sekarang dah umur 80 kan. Tak ada pun kata kerana minum air pipe ni mati awal. Tak juga kan. Jadi itu adalah lebih kepada wants. It's not needs lah. Bukan keperluan tapi hanya kehendak. Ya, jadi kita kena mendidik bagaimana pelanggan kita ataupun prospek kita kat luar memahami mana yang lebih penting dalam financial planning diorang. Mengira bagaimana nak capai sasaran. Contohnya orang ada plan untuk retire certain age. So you tahu bagaimana nak buat perkiraan dia. Okey, kalau hari ni you umur 30, umur 55 nak bersara. So you ada 25 years untuk simpan duit dengan EPF you lah, dengan saving you lah, dengan ni. Berapa you akan end at the age of 55? Kalau tak cukup, how? Then you boleh buat you punya some sort like giving them a solution through your product. Kan? Lepas tu memberi penjelasan yang jelas dan ada bukti. Bila you ada tools untuk kira, you ada data dan fakta untuk share dan tunjuk kepada dia orang. Ini menunjukkan yang you, orang kata apa? Kerja dengan bukan hanya pick from the sky punya konsep, ya. Jadi kat situ tuan-tuan dan puan-puan, dalam perniagaan kita hari ini, kita kena bertindak sebagai planner or advisor. Kita tak boleh product pusher lagi. Sebab product pusher ni orang boleh search online dan sebagainya. Kita kena jadi tempat rujukan orang. Ya, kalau ada apa-apa, dia trust you. Dia kata, kalau jumpa contohnya lah, nama dia Yusof lah. Yusof ni kalau aku tanya berkaitan dengan ni, dia memang tahulah semua nak jawabnya. Why? Because dia buat research. Alright. So yang last kali adalah gunakan IQ kita untuk cari penyokong. Maksudnya setiap perniagaan, tuan-tuan dan perempuan, kita kena ada penyokong tega ataupun dipanggil kalau you buka restoran, regular customer. Sebab regular customer ni yang akan bagi you the promosi. Kalau saya buka kedai ataupun saya buat penulis buku lah contoh kan. Saya tulis buku apa semua. Saya pun tulis lah dalam Facebook ataupun saya buat promosi kata buku saya terbaik lah apa semua. Best seller lah apa semua. Orang tak apa percaya bos. Orang rasa macam, alah dia tulis, memang dia cakap bagus buku dia. Tapi kalau you ada penyokong tega kat belakang ni, yang orang kata apa, tolong promote. I dah baca buku dia tau. Buku dia, first class. I memang, orang kata apa, dapat manfaat lah daripada dia punya pointers tu semua. So orang akan percaya pada penyokong saya. Pada orang yang baca tu. That's why pentingnya dalam ramai-ramai your customer, you kena cari siapa penyokong tega ni. Ya, dan you cuba minta tolong dia orang untuk kembangkan perniagaan. Okay, alright, tu IQ. So EQ, membina impian jangka pendek dan jangka panjang. Tuan-tuan dan perempuan, EQ ni dia berkaitan dengan emotion dan juga benda-benda yang di alam yang alam gaib. Dia alam yang tak nampak punya lah kan. Jadi dia lebih kepada imagination. Alright. Mencari cerita dan penjelasan angka dan pengingat matematik. Tuan-tuan dan perempuan, kita kena relate juga. Hari ni, orang suka dengar cerita. Dalam masa yang sama, bila you combine angka dan juga pengiraan dengan story, insya-Allah orang akan nampak dan faham. Contoh yang paling jelas lah. Tuan-tuan dan perempuan, saya ambil contoh yang paling simple lah. Contoh saya lah. Saya nak bersara. Okay, saya nak bersara. Saya dah fikir benda ni dah. Sebelum saya bersara ni, saya fikir dah 10 tahun lepas. Saya dah fikir macam mana saya nak prepare my retirement dan sebagainya. Why saya kena prepare? Sebab
storyline dia adalah apabila saya umur 55, it's not just about me, ya, yang akan tua. My parents pun akan lebih tua. Sebab apa? Sebab umur bergerak, bos. Saya umur bergerak tiap tahun, tuan-tuan dan perempuan pun bergerak tiap tahun. Mak ayah saya pun bergerak tiap tahun. So kalau dia panjang umur, saya panjang umur, sama-sama akan lebih tua. Jadi bila lebih tua, dia memerlukan bantuan saya. So kalau saya kira matematik hanya untuk saya, untuk saudara saya kena ada sekian banyak, tanpa memikirkan tentang tanggungjawab saya pada keluarga, mak ayah saya ataupun mungkin adik-beradik saya dan sebagainya kan. Jadi saya mungkin buat pengiraan yang salah. Jadi saya kena cari satu cerita bagaimana kita nak memikirkan tentang mak ayah kita pun makin tua. Dia perlukan kau. Kalau dia sakit, demam, kalau kau dah tak bekerja, macam mana kau nak tanggung kalau kau hanya kira duit untuk kau je. Jadi tuan-tuan dan perempuan kena ada cerita. Yang itu saya ada slide lah. Sebab tu saya suka buat cerita saya. Sebab itu adalah pengalaman yang betul punya. Kan? Sebab kalau orang mati boleh hidup balik, dia boleh ceritalah bagaimana kehidupan dalam alam barzakh dan sebagainya. Tapi sebab kita tak nak bawa dia balik kan. Tapi orang tua dia boleh cerita bagaimana dia rasa kehidupan tua. Jadi banyak juga saya belajar dari mak ayah saya bagaimana mereka lalui hari tua, tentang financial dan juga dari segi health dan sebagainya. Alright, membeli jiwa dengan servis yang tidak dilupakan. Tuan-tuan dan perempuan, hari ini mudah untuk kita hantar barang dan sebagainya. Kita ada Foodpanda, kita ada Grab, kita ada berbagai jenis benda. Kita boleh buat unexpected punya surprise kepada customer kita yang bagus-bagus ni, yang punya tega ni. Kalau benda tengah trend hari ni, apa benda yang bagus dengan ni, kita minta Grab hantarkan ke rumah dia. Dia kata, Yusof, kau ni hebat betul lah. Aku baru termimpi nak makan benda ni, tiba-tiba dah sampai lah dekat aku punya office ni. Kau ni memang kelas lah. Tuan-tuan dan perempuan, orang kita bila dia dapat all this, selalunya dia akan kasi apa tau? Dia kata macam, apa kau nak minta aku tolong kau? Itu adalah benda yang kita kena ada ikhtiar yang kuat untuk membantu kita membeli jiwa orang. Alright? So, mendidik orang lain juga untuk berjaya. Kita dah berjaya. Jangan lupa untuk kita didik orang lain juga. Sama-sama berjaya. Jadi, kalau orang kata pergi ke trip, mana pergi? Pergi Paris ke mana entah. Kan? Pergi ramai-ramai. Pergi seorang-seorang overseas trip, mana seronok. Kan? Jadi, kalau you bawa gang, that kind of experience, you akan ingat mungkin 10-20 tahun you boleh cerita balik. You ingat tak kita pergi trip AIA dulu tu. Engkau masa tu, ya Allah, slim lagi. Sekarang kau dah tua kali ganda dah beratnya katanya. Kan? Jadi benda-benda ni sebenarnya adalah penguat ikatan kita punya ukhuwah kita dan sebagainya. Jadi benda-benda ni akan menunjukkan bahawa penanda aras kita berjaya ke tak. Okay, alright. SQ. Bagaimana menggunakan ekosistem perniagaan dengan maksimal. Sebab kita kena faham, dalam perniagaan ada ekosistem. Ada ekosistem. So kita not alone. You are not alone. Kalau ada Liverpool fan kat sini, you never walk alone lah. Kan? Sebab you ada company, you ada customer, you ada penyokong tega you ada mak ayah you ada prospek you kan. Semua tu adalah you punya ekosistem. Mencari dan mengamal apa yang mampu untuk membuka pintu rezeki. Ada cara bagaimana kita nak berdoa, kita nak pastikan yang setiap kali kita turun, kita diberkati, dapat rezeki yang diberkati, cukup dan sebagainya. Ini penting untuk kita amalkan benda-benda yang baik supaya benda ni boleh ada kesambungan. Ia bukan hanya sampai satu peak kita punya career dan terus drop. Kita tak mahu macam tu. Kita nak memastikan yang kita konsisten, berjaya dan terus berjaya, dan kita boleh bawa orang-orang yang baik dalam kita punya agensi, mudah untuk kita jaga, dia orang pun memahami kita dan sebagainya. Ini adalah satu bentuk ekosistem, tuan-tuan dan puan. Mengasuh diri untuk sentiasa bersyukur dan berterima kasih. Sometimes kalau kita tengoklah ada setengah-setengah bidang tengok
kealpaan itu yang menyebabkan kita tak pergi jauh. Kealpaan itu yang membuatkan kita tak lama berjaya. Ya, berjaya sekejap aja, lepas tu kita mula mengalami zaman kemerosotan dan sebagainya. Kerana kurangnya kesyukuran, bagaimana kita nak bagi balik dan sebagainya. Memberi apa yang kita boleh kepada orang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, ramai saya tengok dalam industri takaful ni, alhamdulillah, SQ cukup bagus. Ya, ramai orang-orang yang berjaya, orang MDRT yang your overseas trip punya qualifiers, leaders, dia orang ada benda ni. Ya, dia orang ada benda ni. Dia orang ada buat program-program CSR dan sebagainya. Ya, yang ini adalah kombinasi yang cukup penting IQ, EQ and SQ dalam perniagaan takaful. Okey. So langkah pertama dalam aspek EQ. Sebelum kita ada orang kata apa? Dia orang kata, pasal apa tadi IQ tiba-tiba nak EQ? Sebab EQ ni adalah penentu untuk anda berjaya. Sebab kalau you IQ tinggi sekalipun, EQ you tak ada ataupun kurang, you akan sosong kuku je. Why? Okey. Saya ambil contoh satu benda yang dekat sekolah dulu, kalau you ingat-ingat balik, ramai mana kawan-kawan you yang you rasa lebih hebat daripada you lah. Dari segi belajar mungkin dia 8A lah, 10A lah, tak tahulah sekarang ni berapa A dah pun dah lama tak pergi sekolah kan. So, dia orang punya tahap pembelajaran memang hebat. Tapi dia punya EQ kurang. So kejayaan dia akan sangkut. That's why saya letakkan EQ datang dulu. Ya. So EQ membina impian. So dalam kepala kita bagaimana, how far we want to go in this business. Itu adalah step pertama yang you kena ambil. Bagaimana you nak orang panggil begin with end in mind. You ada ini, you dah nampak the next 5 years dah, or the next 10 years, where you want to go. Sebab perniagaan ini perniagaan jangka panjang. Dia dah dengar awal, dia memang it's a journey. So you kena ada plan, setahun, 3 tahun, 5 tahun. So daripada situ insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, you tak akan lari daripada apa yang you mahu dalam hidup. Contohnya next 3 years you nak beli rumah. So you dah bina impian, aku nak ada rumah. Next 5 years aku nak beli kereta yang anak dah ramai, so aku perlukan kereta yang lebih besar. Hari ni tak apalah, kecil pun tak apa. Macam peringkat saya ni, saya tak perlu kereta besar dah. Sebab anak semua dah besar. Dia pun tak nak ikut saya. Dia nak ikut kawan-kawan apa semua dah. Dia pun dah besar, bawa kereta sendiri. Jadi saya, orang kata apa, dulu kereta kecil, dapat kereta besar, sekarang kereta kecil balik. Sebab bagi saya, kereta besar ni dah macam, siapa nak naik macam bawa gerabak je seorang-seorang kan. Jadi saya move towards that. So you pun sama. You kena ada satu benda yang you plan awal. That's why membina impian adalah langkah pertama yang penting untuk berjaya dalam perniagaan. So every agents or every big company memang full of dreams. Full of dreams. So maksudnya bila you pergi ke office apa semua, you akan nampak setiap orang tu memang orang kata mesti kena ada. Cuma impian ni dia tak boleh biar macam tu je. Once you buat, you have to monitor. Dia macam membina satu bangunan lah. You buat bangunan, you kena ada progress. You kena ada progress or milestone. So that from there, you akan nampak whether you are moving towards the dreams ataupun you sekarang dah dah mengona kan. So you have to bring back you punya direction tu. Navigation tu mesti betul lah. So kalau hari ni you nak pergi London, you kena tengoklah progress perjalanan kapal terbang you tu. Kan tiba-tiba pergi ke Mauritius lah ke apa semua, tiba-tiba landed in South Africa. Bukan pergi ke London kan. Jadi kat situ kena hati-hati. Dan masa yang sama macam saya cakap tadi, cari penyokong tega. Orang-orang ni yang akan membantu tuan-tuan dan puan untuk berjaya. Sebab kalau kita tak ada regular customer, niaga apa pun susah. Niaga apa pun susah. You tanyalah. You cari kawan-kawan you yang buka perniagaan, restoran, kedai runcit, whatever. Dia mesti ada penyokong tega. Yang memang tak akan pergi kedai lain. Workshop.
Workshop kereta. Lagilah berapa ramai workshop yang buka workshop kan. So why orang duk pergi kat situ je? Because dia ada penyokong tengah ni. For whatever reason, memang kereta rosak je tu pergi kedai tu. Anda pun sama juga. Fikir je pasal protection, takaful dan sebagainya, dia tak lari dah. Dia ingat kat you. Inilah antara poin penting dalam aspek EQ. Okay. So dream it, then make it happen. Alright. So langkah pertama dari aspek IQ pula. Once you dah ada you punya EQ, dari segi you punya dreams dan juga penyokong tengah. Now we go to the IQ punya part, iaitu bagaimana earning attitude versus learning attitude. Ya. Sebab kalau you nak earn more, you have to learn more. Kalau you jumpa dengan MDRT dekat AIA, you jumpa dengan top leaders, dia ada banyak knowledge, bos. Dia ada banyak dia punya sebab dia belajar banyak dalam tempoh career dia tu, pelbagai jenis kursus dia masuk. So kalau tuan-tuan dan puan dibagi tahu, kita ada kursus ini, jangan kata alah dah dengar lah, apa sama je. No. Why saya kata macam tu? Setiap orang yang AIA bawa mesti ada poin penting yang you boleh learn. Sometimes kita ni learn daripada budak-budak je. Daripada anak kecil pun kita boleh learn. Ya. So, tuan-tuan dan puan-puan, earning and learning dia move together. So, you want to earn more, you must learn more. Okay? Ada masa yang sama juga, kita kena sentiasa ada innovation dalam perniagaan. So, how? Kalau tengok profile saya move my business di my previous company from 300 million to 700 million. So almost double the production. Yeah. Why? Because of innovation. Same goes to all of you here. Kalau you nak move your business hari ni, you must have innovation dalam you punya perniagaan. Kalau hari ni you jumpa orang cakap mulut je, mungkin chances you punya closing ratio tu very low. Sebab orang tak nampak, orang tak boleh imagine, orang tak rasa, orang tak feel apa semua kan. So why not you present using slide? Why not you present using calculator? Why not using whatever tools yang ada dalam AIA ni? Saya diberitahu you all ada iCari. Dan iCari tu you boleh buat posting yang memang dah disediakan untuk ejen-ejen, memang panggil apa? Yang legal punya kan, tak ada isu untuk you promote dalam social media. So all this adalah bantuan dalam bentuk inovasi untuk anda semua. Alright, okay. Seterusnya, always thankful. SQ akan pastikan kesinambungan kejayaan. Ya, pastikan SQ kita sentiasa ada dalam jiwa kita supaya kita kejayaan kita bukan kejayaan yang singkat lah. Ya, alright, okay. Pasal anda, dalam kita bercerita-cerita tentang pemikiran ni, yang di hadapan kita ni ada ke tak nak pergi jumpa, betul? Okey. Dalam negara kita, tuan-tuan dan puan-puan, at the end of 2020, Bank Negara kata, only 42% insured. 58% tak ada perlindungan. Ini campur tau, insurans dan juga takaful. Okey? So maknanya, kalau di Singapura kita buat perbandingan, Singapura tu 100%. Japan, dah lama dah saya dengar ni, 300%. Tapi still lagi, orang jadi MDRT. Di Singapura, orang jadi MDRT juga. Walaupun dah 100%. Amazing, betul? So, di Malaysia, 58% tak ada. Kalau ada pun, underinsured pula. Ada masalah je. Panggil apa? 50,000 aja sum covered. Yang punya average. Average orang berhutang di Malaysia, setiap orang berhutang di Malaysia, average dia 58,000. Maksudnya kalau dia mati, average 50,000 protection, hutang 58,000. So, minus 8,000. Maksudnya, dia masih lagi berhutang. Kalau manfaat takaful dia bayar untuk bayarkan hutang, ada 8,000 lagi, waris kena bayar. Jadi maksudnya walaupun dah ada 42% insured, tapi mereka underinsured. Okay? So market cukup-cukup besar untuk tuan-tuan dan perempuan. Dalam masa yang sama juga, kita boleh attract ramai orang join kita. You tengok dari segi individu yang masuk dalam takaful keluarga tu,
Ramai tau. Ejen baru tahun 2022. Ada 34,000 satu industri. So you are not alone. Ramai orang join. Cuma siapa yang fokus betul-betul? Adakah dia join tu hanya untuk apa? Untuk seronok, ikut-ikut orang? No. Kalau you serious, you akan secure the market. You akan dapat the market. Sebab orang lebih bersedia untuk menerima full time agent daripada part time agent. Dan you all saya dah tahu mostly adalah full time agent. Okey. Promosi daripada MTA pun ada. Tuan-tuan dan puan jangan risau. Bukan hanya setakat AIA, tapi the Malaysian Takaful Association pun bantu untuk mendidik masyarakat dekat luar supaya rasa yang sebenarnya takaful ni penting dalam kehidupan mereka. Raise awareness dan promote the benefit of takaful within the Malaysian community. Lagi apa lagi? Ini bos anda. Dia juga adalah MTA chairman, iaitu Elmi Ahmad Najas. Dia kata claim payout 5.53 billion, spike in growth of 23% from 2021. Ini 2022 punya statistik. Tuan-tuan dan puan-puan, 5.53 billion family takaful tau. Bukannya kereta-kereta punya claim, tak ada. Rumah ke, fire ke, tak. Ini family saja. You bayangkanlah banyak mana yang kita bayar kepada hospital, yang kita bayar kepada customer direct sebagai death claim ataupun critical illness claim. Kalau orang luar yang tak tahu dalam perniagaan kita, dia kata, ada ke orang nak ambil takaful ni? Saya kata takaful ni bayar ke claim? You tunjuklah 5.53 billion bos. Ini bukan annualized, ini adalah actual numbers. Kalau you tengok dia punya production you, mungkin dia annualized, tapi ini adalah memang a full amount yang kita bayar. Alright. Takaful, family takaful achieve penetration rate of 20.1% in 2022 as compared to 18.6. So maknanya dalam takaful real one, the real takaful punya bisnes saja, tak termasuk insurans, penetration rate hanya 20% bos. So banyak lagi, banyak lagi ruang untuk kita pergi. Kalau orang yang dah 100% pun still successful in this business, kalau yang 20% ni lagilah ruang yang besar. Kalau saya tanya kawan-kawan saya yang duduk kat Singapura tu, dia cakap apa? Untunglah ejen-ejen dekat KL, dekat Malaysia ni, dia kata, dah lah 20%. Lepas tu kalau jadi leader, tak ada limit pula, dia kata, untuk dapatkan ejen. Dekat Singapura, leader 15 orang ejen aja. Kalau semua yang meet MOC saja, tak mati leader, kan? Kalau semua MDRT, okey lah, kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, cabaran berlainan. Cabaran di luar negara dan negara dalam negara kita berlainan. Dan bersyukurlah negara kita ni aman damai. Lepas tu marketnya besar. Lepas tu cuacanya okey, kan? Tak ada lah, ada snow, tak boleh nak buat kerja, bangun mandi pun takut, sejuk pagi-pagi tak ada. Subuh pun nak keluar dengan waktu kerja pun dekat. Ada setengah tuan-tuan dan perempuan, kalau tuan-tuan pergi ke negara lain kan, subuh dia pukul 4 pagi. Subuh pukul 4 pagi, kerja tetap juga pukul 8, pukul 9. So between that, apa nak buat? Kalau tidur balik nanti kan kena tindih dengan matahari kan, nanti badan tak sihat. Jadi cabaran dia berlainan. Kita ni almost perfect tau. Perfect environment untuk kerja dan kita kena ramai-ramai berjaya. Alright? Okay. Certificate in force. Yang dekat merah tu kan, certificate in force has increased to 6.63 million certificates compared to 6.07 million in 2021. New business maintain above 2 billion mark. So kalau orang luar yang tak tahu perniagaan kita, dia kata, betul ke kau boleh buat duit dengan berniaga ni? Betul ke ada orang nak ambil takaful? Tuan-tuan dan perempuan, cakap kat dia, certificate in force tahun 2022 lebih banyak daripada tahun 2021. Maksudnya awareness orang increase. Kalau number of enforced ni turun, maksudnya ekonomi punya isu, awareness punya isu. Sekarang ni dia trend menaik. So maksudnya orang faham yang dia kena continue bayar. Cuma how you serve your customer. Okay. So new business maintain above 2 billion mark. Maksudnya business baru 2 billion bos. So
bagi saya ini adalah satu statistik yang you kena share dengan diorang untuk memastikan yang diorang faham dekat luar sana yang this business is one of the best business available in the market. Dan juga kena ingat perniagaan kita salah satu yang recession proof dan juga COVID-19 proof. You tengok banyak mana perniagaan yang tutup kerana isu-isu COVID dan sebagainya. Tapi kita survive. And even during the COVID-19, business growing. Alright. Okay. So you are actually together with a very strong brand. So jangan susah hati. Dah lah pasaran ada. You lahir pula dengan company yang cukup strong. Kalau you tengok EPL tu ada keluar nama-nama leader-leader ataupun you punya best producer keluar dekat dia punya padang bola tu kan. Satu Asia boleh tengok. So bagi saya ini kelebihan lah. Ya. Kalau you duduk dalam company yang kecil-kecil ni, it's not easy tau. How you want to promote the brand pun satu hal lagi. Tapi hari ni you beruntung sebab company dah mainkan peranan dia untuk memastikan bahawa bila you jumpa dengan pelanggan dari sudut branding dan produk, you dah okey. Alright. So, ekosistem yang lengkap dan penuh pengalaman daripada AIA. Produk kompetitif, produk yang lengkap, promosi jenama yang kreatif dan bernilai tinggi. You tengoklah how you promote vitality dan sebagainya. Company lain tak ada. You all ada. Ya. Lepas tu sistem sokongan teknologi yang lengkap. Hari tu saya pergi mana Saya pergi grocer tu. Grocery tu. Lupa lah nama dia. Kan? AIA punya vitality kat situ. AIA punya customer dapat diskaun. Ya, company lain tak ada. Program latihan yang komprehensif. Pelbagai testimonial, pelbagai. Ada daripada engineer berjaya, ada daripada banking industri berjaya, ada yang you all datang daripada perubatan, berbagai jenis lecturer, cikgu. Pelbagai testimonial yang menunjukkan bahawa perniagaan ini bukan hanya untuk setengah-setengah pihak saja. Ya, untuk semua, very very fair. Semua orang ada equal chance to be successful. Rangkaian seluruh negara, mana dah pergi, cuma you nampak ada AIA. Ada setengah company branch pun tak ada. Apa tak ada? Susah bos. Ya, persekitaran yang positif dan bertenaga. Saya round AIA KL saja tak pergi lagi luar-luar KL. KL. Dia punya office dia bukan main lagi. Bam. Saya kata, dahsyat, patutlah boleh berjaya. Kan? So, itu pendapatan yang lumayan. Ganjaran tambahan yang berlapis-lapis. Tiap-tiap bulan ada je konteks. Ada je kempen. Itu pula dia punya kempen tu bertindih-tindih pula dengan yang annual punya. Kan? Tak tolak sana, tak tolak sini. Perjalanan karier yang jelas. So, tuan-tuan dan perempuan, all this ecosystem dah cukup untuk anda. Kalau anda betul-betul ada mindset nak berjaya, ada impian yang besar, ada penyokong tega yang ramai, memang this business will give you a lot of things. Okay, so peranan anda, financial planner, jangan jadi salesman. Okay, tuan-tuan dan perempuan, hari ini cabaran kita di luar kerana market kita makin hari makin pandai. Market kita senang nak cari dia punya information. Zaman saya dulu, masa saya muda, nak cari information susah. Ada-kala kena pergi ke library. Bila pergi library, nak cari information, tak jumpa information, jumpa girlfriend. Sebab apa? Ramai orang perempuan kan suka pergi library. Jadi selalu larilah dia punya apa? Lari dia punya apa nak cari benda lain, dapat benda lain. Macam tu lah. Tapi hari ni tuan-tuan dan perempuan, orang di luar sana, you cakap apa-apa, dia boleh Google dan check betul tak apa yang cakap. So that's why tuan-tuan dan perempuan tak boleh jadi salesman. Kita kena jadi financial planner. Ya. Dan apa yang perlu dirancang, kita boleh merancang untuk rakan-rakan kita di luar, penyediaan harta tunai untuk waris dan bukan waris. Ya, harta tunai ni adalah untuk menjelaskan hutang sesama waris, bos. Hutang sesama waris. Maksudnya, kalau let's say saya meninggal dunia, orang rumah saya akan berhutang dengan mak ayah saya kalau mak ayah saya nak rumah yang diduduk ini. Sebab mak ayah saya ada bahagian dalam tu. So, diorang pun dan sama-sama waris pun ada hutang antara satu sama lain. So, bagaimana kita nak make sure kalau isteri saya nak rumah yang dia duduk hari ni, dia kena bayar mak ayah saya punya bahagian. Itu dipanggil hutang sesama waris. Ya. Jadi, kalau nak bayar tak ada duit, kena jual lah rumah.
Itu isunya. Jadi takaful mainkan peranan. Penyediaan pengganti pendapatan. Kalau saya meninggal dunia, pendapatan akan ikut saya sekali kampus. Kan dia tak adanya pendapatan itu tetap kekal juga bagi kat isteri saya. No, dia ikut saya sekali mati. Kan jadi penyediaan pendapatan untuk wife saya survive lagi dalam 10-15 tahun sementara tunggu anak besar contoh. Penyediaan tabung kos perubatan dan penyakit kritikal, ya. Medical card dengan fungsi medical card, penyakit kritikal dengan fungsi penyakit kritikal. Sebab medical card hanya boleh pakai dekat hospital. Penyakit kritikal banyak masa duduk kat rumah, macam mana nak claim, so kena ada penyakit kritikal sekali. Tabung pernikahan anak, memang bila dah besar nak hantar anak keluar negara. Salah satu tabung yang ada adalah melalui takaful. Tabung persaraan, memang suatu hari bila panjang umur mesti akan tua punya. Kan, mesti akan tua. Dan ramai orang tua hari ini, dia menyesal sebab tak menabung daripada. Tapi dah tua dah, tak nak buat apa. Jadi, orang yang muda hari ini kena lihat bagaimana orang tua hari ini suffer. You tengoklah, berapa ramai orang minta, dia punya EPF tu keluar cepat-cepat. Keluar. Why? Because dia tak menabung pun. Dia nak ambil yang hari tua pula. Nanti hari tua dia lagi suffer, bos. Sebab bila kita dah tua, economic value kita akan turun. Orang pun tak nak ambil kita kerja. Kita pun tak kurang dah tenaga untuk bekerja dan sebagainya. Kalau kita bersedia sekurang-kurangnya, bila kita tua, economic value kita makin meninggi. Sebab experience yang kita bawa sepanjang kejayaan kita tu, kita boleh guna pakai lagi. Alright? Persediaan untuk tabung jariah masyarakat. Macam mana kita boleh buat takaful untuk kita bagi jariah pada masyarakat. You all pun ada infak punya rider dan sebagainya. Kita boleh didik masyarakat di luar supaya ingat mati, ingat bina jariah. Dan juga kita boleh buat jariah keluarga. Saya terangkan baru ni, jariah keluarga ni amat penting. Sebab apa? Sebab kesinambungan generasi. Contohnya Hakim. Nanti anak saya Firdaus, contoh Firdaus nanti anak ni dia lagi. So bagaimana saya mensyukuri apa yang saya ada hari ini, saya buat tabung untuk keluarga saya. Cucu cicit saya boleh merasai tabung amanah saya. Ni adalah benda yang memang kita boleh sama-sama design dengan diorang. But that's why bila you jadi planner, jadi advisor, you design together with them. Yeah? Alright. Okay. Pembelajaran apa yang penting? Teknikal produk kena faham, teknikal proses kena faham, idea jualan kena faham, cerita jualan kena faham, kena buat role play dekat office you all menggunakan alat bantuan jualan. Ini kena ada sebagai seorang takaful advisor. Ya? You jangan hanya tahu produk saja, tapi bila proses underwriting apa semua, bila dia minta, pasal apa nak kena medical ni? Entahlah, yang ni underwriter punya hal lah ni. No, you must know why they call for certain requirement tu, ya. Jangan blame orang. It's not a blaming game, ya. And this is not a guessing game. Kita kena make sure that kita tahu why they call for certain requirement tu. Okay? Alright. Lagi apa lagi? Secara ringkas, pasaran cukup besar. It's just a matter of time. Orang kata kalau you tak close, orang lain lagi close. Kalau you close RM50, orang lain mungkin close RM200. So, pastikan anda punya knowledge itu lengkap untuk orang kata apa, permulaan mungkin dia beli murah ataupun dia ambil murah aja, tapi along the way you offer a better solution. Ataupun kalau you jumpa dengan pelanggan yang bagus, don't offer yang the small ciku-ciku punya certificate. Terus offer yang besar and then reduce sikit. Tengok berapa the lowest yang dia boleh bagi. Alright? Seterusnya, selagi wujud kasih sayang, selagi itulah wujud perniagaan takaful. So, kalaulah ada kasih sayang sesama suami isteri, insya-Allah tuan-tuan akan nampak orang akan ambil takaful. Selagi ada kasih sayang antara parents dan anak-anak, akan ada takaful. Dan insya-Allah saya rasa this company dah wujud more than 100 years dah, kan? So, it will go for the next 100 years lah. Yeah, alright. Lagi apa lagi? Continuous improvement. Belajar dan terus belajar. Sebab market akan lebih kompleks dan juga produk akan lebih komprehensif untuk kita offer pada kita punya prospek di luar sana. A total complete solution for them. Alright? Okay. So knowledge is having the right answer. Intelligence is asking the right question. So tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya mengakhiri program kita pada pagi ni, sebab saya cuma Rafi kata dia bagi saya 1 jam. So
this business, pastikan dalam you punya dream board tu, tengok sekali your career development plan Ya, jangan hanya fokus kepada apa yang you ada hari ni, sebab the next 3 years very very fast. You dah tinggal you punya COVID dah berapa tahun dah? 2 tahun sekejap je kan. Hari ni dah 2023. Tahun depan dah sebulan lebih lagi kan. Lebih kan? Betul. Sebulan lebih lagi dah masuk Disember. Tu 2024. Kalau you tengok gambar you last 3 years, 4 years, saya rasa mungkin berlainan kot. Tapi you lain tak? Tu Lain sikit lah. lain. So jangan terlambat jangan terlambat. Alright. So boleh sempat tengok video ke? Boleh. Alright. So kita tengok satu video yang tak ada suara. Okay. If you see something a diamond ni, but two way from it, first apa you kena buat? Must take a step up. Jalan, cari. You dah nampak dah. Next 5 years apa yang you nak. Even you tired pun, you keep going. Okay? Sebab apa? Sebab you memang nak benda tu. When you reach the top, you rasa you reach the top, jangan sampai kat sini saja. Sebab you still kena berjalan lagi. Tak sampai lagi dah diamond tu. You just started je. Okay? Alright. Lepas tu, dalam perjalanan ni you kena hati-hati. Sebab you tak pernah rasa lagi. Ada benda yang mungkin buat you down atau apa. Berpokok jatuh. Alamak. So don't give up. Dalam perjalanan hidup kita memang tak ada smooth sailingnya. Akan ada je benda-benda yang akan mengganggu kita dan sebagainya. Tapi bila you dah pernah rasai, you dah ada experience, lain macam bos. You boleh berlari. Even you nak fall pun you tahu how to sangkut. Then you continue your path until you achieve your dream. Alright? Okay? So this is life. Alright. Okay. Thanks for watching, and just remember, you can't climb the ladder of success with your hands in pocket. Make sure jangan duduk tangan dalam poket untuk berjaya. You kena berpeluh-peluh untuk berjaya, insyaAllah. Alright, so saya rasa terima kasih untuk 1 jam hari ini. Saya bagi balik kepada your lovely Rafi untuk teruskan you punya program pagi ni. Okey, saya bagi Rafi pula. Okey. Terima kasih Cik Hakim di atas perkongsian beliau. Wow. Video tu beliau cakap apa? Tak ada video. Tak ada audio, tapi berlatar belakangkan suara emas Encik Hakim sendiri. Betul tak? Wah, sangat impactful lah. So nanti saya nak curi idea sikit lah untuk saya bila saya buat training untuk saya punya new hires. Boleh Encik Hakim halalkan No problem. Okey, halalkan ilmu apa yang Tuan Hakim telah share for about more or less 1 hour lah I would say. Okay guys, jangan pergi ke mana-mana lagi because saya akan ambil dalam a few minutes to share something interesting. Okay, I understand that dalam chat box my colleague Yinsi cakap, Rafi, they all too focus lah. So far no question. Okay, no question. Oh, ada jap. Saya tengok je, ada satu soalan je saya tengok pernah jumpa. Okey, ada satu soalan daripada Amalina binti Rahman, Cik Hakim kalau Cik Amalina. Okey, minta maaf Amalina, kita buat gurau-gurau sikit pagi ni. Okey. Salam Tuan Hakim. Pernah jumpa dengan klien yang mentaliti dia life for the present. Jenis yang tak suka merancang dan merisaukan masa depan. Macam mana tu? Oh, dia tak risau masa depan je. So mungkin kita kena share dengan dia orang contoh-contoh bagaimana apa yang jadi pada orang yang tak merancang. Betul. Dia kena lihat contoh di luar sebenarnya sebab dia tak berlaku kat dia lagi. Betul? Jadi contoh di luar, macam contoh saya punya anak pun ejen ada banyak anak dia. Kawan dia 28 years old meninggal dunia. Dia accident. Tak pernah dia imagine yang 28 years old akan mati, betul? Betul. Dan dia pun balik kerja je, bukannya sakit dan sebagainya. Betul. Balik kerja. Teranggar lori yang berhenti, dia pergi jalan, meninggal. Betul. Tinggallah wife seorang-seorang. Saya rasa beliau baru je share pasal kes yang apa? Pasal apa tadi? Yang pasal claim sangkut tu ya. Okey, baru dengar. Okey. Terima kasih Tuan Hakim. So far ada satu soalan je. Okey, so kalau untuk kes macam ni kan, you all boleh banyakkan contoh. Betul, you banyakkan contoh. You maybe you dengar senario daripada you punya peers, daripada people yang surround you kan. So you boleh share sebab you sebagai life planner, ingat balik apa objektif you guys join
as a life planner di KAI, yes, of course, maybe you tertarik dengan flexibility hours and then maybe you attract dengan bonus yang kita, scheme bonus kita sediakan. But again, our objective here to help people, okay, untuk membantu orang kesedaran kepentingan about takaful protection itself, okay. So ingat balik, so kita kat sini untuk membantu orang sekeliling kita. Betul tak Hakim Ya. Okay, create awareness. Mungkin satu lagi saya tambah Hafiz Boleh. mungkin kita boleh tunjukkan juga some of the simple berapa banyak claim yang orang-orang muda claim. Kalau claim department boleh tolong lah kan. Kalau let's say Hakim tarik sini sikit. boleh nampak ni. Mungkin orang rindu lagi. Kita dua. Okay, jadi tak Hakim. Okey, mungkin kita boleh nampakkan statistik yang jelas daripada AIA. Okay. Berapa ramai orang muda yang claim? Berapa ramai orang muda yang claim dan apa normal claim yang dia dan berapa amount? Kalau let's say you letak dalam situasi bahawa let's say lah average claim hari ni let's say 10,000. So kalau you tak ada medical card, you nak bayar dengan apa? Your hard earned money or credit card? So kena bayar juga. Hospital tak akan lepas. Betul. Setuju. Ya, kalau ACL berapa lah? Betul. 20,000 kot. 20,000 tak lari. Betul. Itu tengah berseronok bos. Bukan Yang tengah apa. main sport semua kan. Betul. Seronok. Tiba-tiba 20,000 terbang. Betul. So bagi tahu kat dia macam tu Amanda, okey baik. Tuan Hakim jangan pergi jauh. Ada lagi soalan. ada. Diorang ni bagus tau. Ujung-ujung ni pandai Saja tak nak bagi saya buat promotion. Okey, check in satu soalan daripada Raden Ayu Kartini. Wow. Sedap ni Raden. Okey. Apa ayat yang power untuk parents yang rasa tak perlu ambil medical card untuk anak yang masih kecil lagi? Itu lagi bahaya. Kalau you tengok statistik dekat hospital, ramai yang masuk hospital sebenarnya budak-budak. Betul, setuju. You dia tunjukkan dia why contribution tabaruk charge higher for the baby until age of 5. Why? Because claim very high. So you are putting yourself at risk. You letak diri you dalam risiko yang amat besar sebab claim very high. That's why takaful kena charge tabaruk mahal untuk orang budak-budak kecil. Sebab budak-budak kecil ni dia macam ni lah. Contoh ni besar dah kan. Kalau besar macam Rafi ni, dia kalau dia demam, Rafi pergilah beli Panadol tu Rafi. Betul. Tapi kalau baby macam ni nak makan Panadol, Betul. dia tak boleh nak jawab. Betul. Apa-apa hal pun hospital lah. You guys tunjuk again create awareness, create statistik berapa banyak baby ataupun anak kecil yang masuk ward so that boleh open mind. Betul. Sebab budak-budak dia tak boleh nak cakap dia sakit apa. So apa-apa hal memang nak refer hospital lah. Macam tu last question Cik Hakim ni dia tanya kepada Tuan Hakim Salam Tuan Hakim. Saya pernah question from my HNW ni, saya assume high net worth wealth high net worth wealth client. Kenapa takaful ni jauh lagi mahal dari konvensional sedangkan takaful ni Islamic dan anything Islamic is the best. So macam mana nak counter soalan macam ni? Very good question because saya personally pun saya rasa macam ni juga. Tuan Hakim. Dia takaful punya konsep adalah tabaruk konsep. Betul. Dan juga dia konsep saling bantu dan membantu. Dia bukan isu mahal sebab dia adalah derma. The more you derma, lagi baguslah sebab derma ni kalau dalam Quran kata setiap satu derma yang kita bagi tu equivalent to 700. Betul. Dia ada cabang 70 cabang semua kan. So kita kena positionkan bahawa takaful ni bukan sama macam insurance but insurance is a premium. Takaful adalah contribution. Dalam masa yang sama juga takaful ada surplus sharing. Dekat AIA saya tak sure sama ada 50% 50-50 ke kan tabaruk sharing tabaruk pula surplus sharing. So surplus sharing tu akan masuk dalam cash value. Okey. Dan lagi satu tuan-tuan dan puan-puan kena ingat tau, kita dalam Islamic punya investment dia ada kekangan. Kita tak boleh main invest merata. That's why kita tak boleh nak tunjukkan yang kita punya tabung ini akan lebih hebat daripada konvensional. Sebab konvensional tak ada limit. You nak invest genting ke, sport toto ke, betul. So kita kena choose yang mana yang approved by syariah saja. Yes. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bagi tahu dekat pelanggan kita, memang kata nampak tinggi. Tapi sebenarnya konsep kita tabaruk. Tabaruk adalah derma. Yes. Faham. Macam tu. Okey, terima kasih Tuan Hakim. Ada tu daripada clearance kan, dia kata fokus sebab best sangat.
Session ni. Okay, Alhamdulillah. Okay, at least Terima kasih sepatu semua. happy to hear that. Okay, at least you guys dapat something lah. So thank you so much for the valuable question. Okay, InsyaAllah kita akan engage lagi dengan Tuan Hakim lepas ni. Okay, alright. Okay, so saya nak buat promotion sikit. Kalau you guys familiar about this Dragons Prosperity Challenge. Okay. So contest dia start daripada 1st October sampai 31st December. Okay, kalau you all nampak kat sini, kita sediakan merchandise untuk you all yang layak untuk dapat. Bukan semua orang. Produk ni hanya merchandise ni limited ya. Limited. Nampak tak? Kita made with exclusive. Okay, kalau you perasan kan, tumbler tu bukan tumbler biasa-biasa tau. Apa Tuan Hakim kata bos kan. Bukan biasa-biasa tau bos. Okay. Tumbler tu ialah daripada brand Montego. Montego, and then kita embrace guna AIA Elite Academy. So kalau you bawa this tumbler kan, pergi you punya MDRT punya convention ke, pergi convention sana sini kan, so people will say, wow, you dapat Dragon Prosperity. Okay. So this is open to everyone. Okay, so please grab this opportunity. I think you guys dah aware about this program, this property challenge. You guys may refer to your respective AE lah untuk tahu lebih lanjut. So apa hadiah dia? So ada actually 3 different rewards. Kita ada 3 hadiah yang berbeza. Yang sebelah kiri start dengan the first one. This one is Ampau Red Packet lah. Ampau Red Packet ni juga eksklusif. Box dia sendiri keras tau. You baling pecah cermin. Okay. Alright, and then number 2. So dekat sini kalau you perasan, you hanya dapat this Ampau Red Packet dan juga you dapat that box. So barang-barang tu akan ada dalam box tu lah. So yang ketiga ni special. Yang ini special limit kepada 100 orang sahaja, if not mistaken. You check back, you boleh baca balik the memo. Sama juga you akan dapat Ampau Red Packet, you boleh dapat this tumbler, dan yang paling penting you all dapat pin. Pin. I jealous. Malam I minta tau, dia kata, oh you kena join lah baru you boleh buat, you boleh dapat this pin. So this is limited NG Next Gen Leader. Gold pin dapat 1. So this is very limited. So kalau you pakai, memang you best among the best lah, I would say. Okay. So let's see how to get the rewards. So macam mana dapat rewards ni? Contest macam saya cakap start from 1st October sampai 31st December. So you all boleh screenshot You all boleh screenshot untuk you punya future reference. So untuk challenge A, which is for the Ampau Red Packet, you all boleh dapat 1 set ataupun 2 set. But again, the requirement is, kalau untuk 1 set, untuk dapat 1 set, you all kena achieve minimum AFYP ataupun AFYC 2888. Production captured. So benda ni period ni start pada 1 hari bulan sampai 15 hari bulan. So kita akan pull reports lah. Okay. And then kalau untuk dapat 2 set pun boleh. Tapi kena tinggi sikit. You kena minimum AFYP ataupun AFYC 3388. Okay. And by the way guys, kalau you perasan dekat atas ni, the eligibility for this campaign, Inskip Elite Light, Elite Pro, EPL and EPF Pro sahaja yang boleh. Yang lain tak boleh. Okay. So you all boleh go through the validation requirement. So you all boleh go through by yourself. Okay, you boleh tangkap gambar dan you boleh baca sendiri. Okay. Dan untuk challenge B pula, untuk dapat Dragons Bounty Box tu. So you kena qualify. You kena qualify yang challenge A yang atas tadi. And with minimum 1 new recruit. And then make sure activated Elite Light ataupun Elite Pro within daripada 1 Oktober sampai 31 Disember. Rafi, convention boleh ke? Convention tak boleh. Okay? Right, you tengok daripada 1 Oktober sampai 31 Disember. And then you go through lah dia punya validation requirement tersebut. Okay, next. Macam mana nak dapat yang C tu, yang limited tu? Wow, okay. So dekat sini requirement dia minimum 2 new recruits and then activated Elite Light or commence Elite Pro within from 1st October sampai 31st December. So kita ada balance lagi 1 bulan lebih ni. Come on guys, come on. Okay, so kejar untuk dapatkan this limited. I jealous lah. I pun ada tumbler ni tapi tak ada edition yang macam ni punya. Okay, and then the period is start from again 1 Oktober sampai 31st December. And please go through this validation
requirement. So you guys boleh snapshot ataupun you boleh refer dekat you punya AE representative dekat you punya every branches. Okay. So dekat bawah tu ada note for challenge A and B lah. So like macam the first row tu, in scheme Elite Light and Elite Pro can qualify both challenge A and B. In scheme EPL and EPL Pro can qualify challenge A, B and C. So you all boleh go through and it's very self-explanatory untuk you faham lah. Okay. Alright. So you all memang kena dapat lah. Okay. Right. So tadi banyak sangat cakap kan, Rafi best lah session ni, lampau fokus sangat. Okay. So share with us your thoughts, right? So share feedback, good feedback. So mana tahu feedback-feedback yang you bagi ni kita boleh invite lagi Tuan Hakim. Okay. So guys, kalau you all perasan ada poster Tuan Hakim tu, join. Sebab bukan senang tak nak dapat beliau. Tuan Hakim sangat-sangat sibuk orangnya, right? So please screenshot this feedback form. Okay, and then please give a feedback throughout the session. So how it helps you. Okay, so are you confident enough after this? Okay, so yeah. So please do this screenshot, and I count with 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10. Okay, alright. So I don't want to take so much of your time. Okay, thank you so much for your time. It's really good experience belajar sama-sama hari ini. So nanti kita jumpa lagi untuk session Morning Meet yang seterusnya. Okay, thank you so much everyone. So Assalamualaikum. Semoga terus sukses dan berjaya dalam bisnes anda semua. Okay, saya Rafi. Minta maaf kalau ada salah silap. Kita jumpa untuk next session. Thank you so much everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.